Jadi Syekh ini telah membahagikan kepada beberapa ehwal hati yang melihat ini, melihat alam tapi melihat Allah dalam dimensi yang berbagai. Pertama, melihat di dalamnya, atau di sisinya, atau sebelumnya, atau selepasnya. Maka sesiapa yang melihat Allah, melihat alam dan melihat Allah pada salah satu daripada ehwal-ehwal ini, itulah orang yang terkeluar dari kelompok orang yang dikatakan disilaukan oleh cahaya. Berarti orang ini orang yang mata hatinya terang, melihat hatinya tentang hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal lagi keadaannya bermacam-macam tadi. Melihat Allah padanya, inilah orang yang sempurna. Dia melihat makhluk, dalam masa yang sama dia melihat kenyataan Allah. Dianggap sebagai orang yang kamil, orang yang sempurna hatinya, ahli makrifat. Dan sepatutnya ahli makrifat seperti ini. Ada ehwal yang lain, atau melihat Allah di sisinya. Nipis sikit, nipis sikit. Kalau cahaya kau kurang sikit. Berbanding yang pertama itu lebih mantap pandangan makrifat. Di sisinya itu agak ada semacam ada jaraknya. Yang pandangannya itu betul-betul tidak tenggelam dalam makrifat. Nisbah pada pandangan mata hati. Nanti saya akan tamsilkan supaya dapat difahami dengan baik. Atau melihat sebelumnya. Ini kelompok ahli jazbah. Orang yang hatinya itu melihat Allah dulu, dia terlupa makhluk. Setelah itu baru dia melihat fenomena alam ini sebagai kesan daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya permulanya itu mengenal Allah dulu. Melihat Allah dulu, baru dilihat kesan-kesannya pada makhluk ini. Kelompok pandangan seperti ini adalah pandangan ahli jazbah yang juga akan saya perincikan sedikit. Atau yang selepas itu orang yang melihat Allah selepas itu. Ini pandangan yang diistilahkan oleh ahli tasawuf sebagai ahli suluk. Orang yang bermujahadah, berusaha untuk menyucikan hati. Mula-mula hatinya ghaflah, lupa dan lalai. Bila satu peringkat hatinya bersih, dia sudah mendapat tarikan rohani, jazbah rohani, lalu melihat Allah. Tapi dilihatnya makhluk dulu. Dia sebagai tangga untuk dia melihat Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu. Inilah ehwal-ehwal hati yang melihat Allah berbagai-bagai. Baik, kembali kita kepada yang pertama. Orang yang melihat Allah padanya, yakni pada makhluk itu. Bagaimana ini? Pertama sekali perlu kita lihat, adakah hal-hal seperti ini di dalam Al-Quran atau tidak? Firman Allah di dalam Al-Quran, hal-hal yang berkait melihat Allah ini sebenarnya boleh dirujuk kepada banyak ayat Al-Quran. Satunya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda. Jadi istilah Al-Quran, perkataan Al-Quran disebut ayat, tanda-tanda. Dari dimensi ahli usuluddin, dia disebut sebagai dalil-dalil bagi ulama usuluddin yang melihat dengan pandangan akal. Dalil-dalil yang menunjukkan kepada Allah. Dalam Al-Quran digunakan ayat. Dari dimensi ahli tasawuf dinamakan istilah tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Allah Ta'ala bertajalli, serupa je belaka. Tiga perkara tu cuma dimensi yang berbeza. Dalam konteks ayat Al-Quran digunakan ayat. Usuluddin dalil. Dalil kenapa? Akal berdalilkan itu untuk membuktikan Allah. Kok jalan akal, mikir. Ahli tasawuf jalan dizahirkan Allah pada hati, itu dinamakan tajalli. Dizahirkan Allah. Pokok-pokok semuanya itu sesuatu yang dengannya manusia dapat melihat kebenaran Allah. Cuma salurangnya lain-lain sikit. Tengok gaya kau mana, dia mengaji kau mana. Mengaji kau Usuluddin,
jalan untuk mengenal Allah, dalil lah namanya. Kalau dia ahli ibadah, ahli riyadah, jalan dia mengenal Allah, tajalli lah namanya. Ada orang, saya kena sebut sikit ni sebab apa? Ada setengah orang, bahkan ada setengah tulisan yang ditulis mengenai perkara ini, menyatakan bahawa istilah tajalli ini sebagai istilah yang selalu dikaitkan dengan ajaran sesat. Tuan-tuan kena dengar molek lah. Saya tegang dulu ni supaya tuan-tuan tahu. Pertama sekali, perkataan ini asalnya ada dalam Al-Quran. Yang kedua, maksudnya bagaimana? Biar faham. Sebab apa? Sebab ada benda tadi tu. Sebahagian ahli ilmu kita, bila dia kata kalau nak kenal bahasa ilmiah lah, kalau kita nak kenal ajaran sesat, antaranya ajaran yang selalu guna istilah ni, tajalli ni. Jadi saya terangkan dulu. Pertamanya, asal perkataan ini sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ahli tasawuf di dalam karya-karya mereka yang terkenal, kesolehan mereka, kebenaran mereka itu menggunakan istilah ini. Jadi kalau berlaku penyelewengan pun adalah salah tafsir oleh orang yang bukan ahlinya. Saya tidak nafikan itu. Berlaku salah tafsir orang yang bukan ahlinya. Ditafsir tajalli dengan makna menjelma ke, bersatu ke, memang itu sesat dan menyesatkan. Tidak ada faham seperti itu dalam ilmu tasawuf. Jadi jangan faham tajalli ni maksudnya jolo, jolo ni muncul, menjelma. Bukan seperti itu. Ini istilah. Jadi sekarang melihat Allah. Jadi firman Allah Ta'ala ni, saya datangkan dulu ini supaya orang tahu apa yang dibicarakan oleh ulama tasawuf itu sebenarnya adalah sebagai sebahagian dari tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami fil afaq. Apa benda afaq? Ufuk bahasa kita, yakni makhluk seluruhnya. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami. Di mana? Pada makhluk-makhluk ini. Berarti kita akan melihat Allah di mana? Pada makhluk. Bahkan Allah menjadikan makhluk ini saluran untuk dia memperlihatkan kesempurnaannya, kehebatannya. Jadi bila Syekh ni kata, sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah, tidak melihat. Berarti yang disuruhnya hendaklah akan melihat alam dan padanya akan melihat Allah. Dan hal itu selaras dengan ayat tadi, bahawa itulah tempatnya Allah Ta'ala menzahirkan kenyataannya, menyatakan. Ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, kenapa engkau tidak melihat? Nak tengok benda, nak tengok benda tadi kita ni. Nak tengok lengang, hari-hari nak tengok semua orang lengang itu tu. Nak tengok betul ke nak tengok benda? Kalau tu tak guna skepeng, bawa nak tengok situ tu. Wa fi anfusikum, pada dirimu, dalam dirimu tu kau melihat. Jadi di sinilah masyhur kata-kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Sudah dimakruf, sudah disebut oleh ulama dulu. Cuma tinggal lagi masalah dari mana sumber kata-kata ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dari mana sumbernya? Masalahnya situ je. Hakikatnya, maksudnya muafakat dengan ayat-ayat Al-Quran. Cuma orang ada petikal ni mari mana kata-kata ni, tu je orang petikal. Apakah dia hadis atau kata ulama? Jangan sampai kita, andai kata ini bukan hadis, kita tolak kenyataan ini. Jangan sampai ilmunya juga kita tolak. Jangan sampai. Orang kita ni ada niat-niat, ada bersihat. Hak tujuannya nak tolak ilmunya tu, dia tolak kenyataan tu, akhir sekali dengan ilmu-ilmu habisnya tolak belaka. Kalau tak setuju dengan kenyataan tu pun, atas kenyataan tu saja. Maksudnya bagaimana? Kalau nak dilihat, memanglah ada sebahagian menyatakan hadis, ada yang kata tidak, macam-macam lah. Saya nak jelaskan sikit sinilah, sebab akhir-akhir ni timbul selalu orang banyak ni, bukan ni, tak payah pakai benda ni. Ma'arafana sawfakan rabbahu. Mana boleh kenal diri, kenal Tuhan. Kita Tuhan ke?
Tak mengaji. Tak mengaji. Pakar-pakar tak mengaji. Itu je. Jadi, baik, kita nak usul sikit. Dari mana asal ini? Yang masyhurnya, ia kata-kata ahli tasawuf. Kata-kata Ar-Razi, Yahya Ar-Razi. Yang kuatnya itu adalah kata-kata ulama ahli tasawuf. Cuma saya nak beritahu dalam beberapa sumber, seperti karya Syekh Abdul Salam, dalam satu karyanya Zubdah At-Tasawuf, dia menyebut ini sebagai sebahagian dari hadis Nabi. Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam dalam satu karya Zubdah Tasawufnya itu, bila sebut ini, dia menyatakan itu sebagai satu hadis Nabi. Kata dia, lihat Al-Ajluni. Tahu tak kita ni? Biarlah, tak apalah. Tak tahu, awak tahu gitu sudah lah. Kita pun tahu. Saya tak sepatutnya sebut kita pelik-pelik ni depan tuan-tuan ni. Saya tahu tuan-tuan tak mengaji kita agak. Memanglah. Tapi biarlah. Mudah-mudahan tuan-tuan dengar saya sekali sudahlah. Sepatutnya saya tak sebut pun benda ni. Tapi oleh kerana isu ni, isu yang selalu menjadi masalah, pro dan kontra tak kira lah, saya terpaksa haluskan sikit perkara ni. Biarlah tuan-tuan dah biasa dengar kita ni pun tak apalah. Awak dengar gitu sudahlah. Memang saya tak patut sebut lah. Benda kita benda pula ni. Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, dia kata kenyataan ma'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini adalah diriwayatkan daripada Ibnu Arabi. Apa ulasan Ajluni tentang Ibnu Arabi? Dia adalah hafiz, seorang hafiz dalam hadis. Baiklah, tak payahlah. Ni orang pertikaian. Senang-senang. Kita enggak kata ulama' sudahlah. Kata ulama'. Senang, tak payah. Tak payah bahasa. Ni kata-kata ulama' sudah. Sekalipun ada rujukan-rujukan tadi tu, yang kita boleh pertimbangkan, kita boleh kaji lagi, yang ambil jalan mudah, malah bahasanya tak payah kata hadilah. Kata, anggap saja kata-kata Yahya Ar-Razi. Tapi isi maksudnya bagaimana? Sama dengan ayat tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa engkau tidak melihat dirimu? Nak tengok apa benda? Berarti di sebalik dirimu itu, itulah tempat Allah Ta'ala menzahirkan dirinya, menzahirkan tanda kesempurnaannya. Sama dengan hadis yang dikatakan kata-kata tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Yang dia akan kenal Tuhan, manusia melihat kepada rahsia dirinya sebagai tempat nyata keagungan Allah. Kalau nak tengok perut saja, nak tengok keting saja, tu tak guna skepeng. Buat benda tengok benda gitu. Kalau kita nak tengok benda pada diri kita, berarti kita ini saluran untuk mengenal Allah. Berarti kata-kata tadi betul atau tidak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Saluran untuk mengenal Allah. Jadi dari segi makna, kata-kata tadi tidak salah. Tinggal lagi percanggahan berlaku, apakah dia hadis atau tidak. Itu saja. Janganlah sampai ke tahap bila orang yang mengkaji perkara ni, dia mendapati tidak ada sumbernya, ditolak betul-betul ni, tak pakai belakang ni. Ni kena tanya semula ni. Mengaji mana ilmu ni? Kena tanya semula dia. Kena faham baik-baik dalam perkara ni. Jadi sekarang demikianlah. Sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah, berarti yang disuruhnya melihat alam dan melihat Allah padanya. Jadi ayat-ayat tadi, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kau berhadap, kau akan menghadapkan dirimu kepada Allah. Guna pula tu? Tuhan ada situ, ada sini, atau bagaimana? Fasamma wajhullah, di sana ada Allah. Berarti inilah maksudnya. Orang yang melihat alam, melihat Allah padanya. Yakni dalam bahasa litasam, melihat tajalli Allah. Dalam bahasa Usuluddin, melihatnya sebagai dalil yang menyedarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Usuluddin. Hak Usuluddin tahu sikit. Tasawuf ni dihalus lagi.
Kan dia melibatkan pandangan basirah, mata hati. Tadi pandangan akal. Akal ni tahu sikit. Jadi asas kepada kalam hikmah ini ke situ kembalinya. Sesiapa yang melihat alam lalu tidak melihat Allah, berarti yang disuruhnya hendaklah engkau melihat alam dan engkau melihat Allah padanya. Sesiapa yang begitu pandangan mata hatinya, inilah orang yang kamil dalam ahli makrifat, orang yang sempurna. Dia melihat fenomena alam, dia melihat kenyataan sebenarnya, tapi akalnya waras, mengambil kira fenomena alam, makhluk ini yang berkira, tapi hatinya jauh melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perkara ini, apa perlunya pandangan-pandangan macam ini? Perlu apa ni pandangan gini-gini, nampak benda boleh nak benda gini ni. Kita tanya gitu tu sebab ada orang kata mengaji benda gini, tengok siapa dia tahu, mu tengok dah hatimu. Kalau nak dipasang kepada kenyataan, inilah baru nampak bendanya. Perhatikan, pada waktu berlakunya hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memperlihatkan sikap yang agak berbeza dari sikap yang ditunjukkan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa terjadi kepelbagaian ini? Apa yang jadi gitu? Bagaimana cara hijrah Umar? Tidakkah Sayyidina Umar secara terang-terang dia seorang diri? Memang selepas daripada tu adalah waktu kata tepek belakang dia tu, golongan mustadafin nupang kegagahan Umar tu. Asalnya dia seorang diri. Siapa yang dia berhadapan? Musyrikun Quraisy. Berapa jumlah? Ramai jumlah mereka itu. Umar seorang. Akal kata ke mana? Ramai ni nak lawan seorang, belajarlah silap benda-benda pun. Silap gayung tu gayung ni, belajarlah. Ya panah kiri kanan, tak teki, tak dan tepi, percayalah. Bos orang 50 orang duk panah seretak kali, nak teki kat mana? Tak teki kat mana? Tak dang. Tapi bagaimana sikap Umar? Dia sanggup mencabur semua ni. Mana-mana hak berani tunggu aku luar. Dia masuk Kaabah dulu, dia tawaf semua tu, bawa sekali panah-panah dia tu, dah. Siapa dia yang berani nak tengok bini dia jadi janda, nak tengok anak jadi yatim, tunggu aku kan. Sikap dia lain. Kenapa? Pandangan seperti ini menurut ahli tasawuf, orang yang berada pada kelompok jazbah ni, orang yang hatinya kuat kepada makrifat, sehingga dia hilang pedoman akal dia sikit, tak mikir kewarasan tu. Tu sikap dia. Ni pentingnya benda ni. Mari saya kenal.